Kalau permainan video itu hanya sekadar untuk suka-suka bagi rehat-rehat minda, itu tidak ada masalah. Mungkin satu keadaan kita sebut dia yang mungkin sekadar hobi saja. Begitulah juga orang yang keterlaluan sangat dengan permainan video ini, keterlaluan sangat sehingga ianya merosakkan kesihatan, perhubungan, kehidupan, malah ibadah kita habis jadi rosak habis semua. Dah tak rupa orang dah keluar bilik. Ni banyaklah kita nak bincang sekejap lagi. Permainan video ini kalau ianya tak dibendung dan tak dikawal, ianya boleh membawa kepada pelbagai masalah dan juga ancaman. Khususnya dalam pembinaan karakter anak tu sendiri. Betul. Antaranya, dia boleh bawa pada sikap agresif, dia boleh jadikan seseorang itu, kata orang apa ya, mudah berimajinasi yang bukan-bukan. Dia boleh fikir yang pelik-pelik, yang boleh sampai satu tahap, tak sepatutnya dia boleh fikir sampai ke tahap itu. Tak boleh sama sekali. Dia jadi tantrum. Kalau tuan-tuan nak tahu, anak-anak kita ni ketagih atau tidak dengan permainan video, tuan-tuan ambil sekejap handphone di tangan dia. Kalau dia meracau, maaf cakaplah kalau nak mudah faham, dia kata jadi meroyan, jadi kalau itulah tindakan dia, maknanya dia sudah jadi ketagihan. Kalau bapa budak tu, dia tak dipanggil tantrum dan bukan dipanggil Thanos, tidak. Tapi kalau bapaknya diambil phone atau cuba dihalang daripada apa yang sedang dia menghadap tu, dia akan jadi apa? Dia akan marah, tarik muka dan rasa tak ada mood, rasa nak marah-marah sebab dia tengah menghadap tu. Apa masalah yang utama? Pertama sekali, permainan video itu tidak salah sekiranya ianya tidak menghalang yang wajib. Sampai tak semayang, tak keluar kerja cari nafkah, tak melayan anak isteri, keluarga. Itu masalah. Benda-benda wajib ni, menyantuni keluarga, nafkah semua tak. Habis kalau tidur lewat malam, lewat sangat tidur, pagi esok tak kerja. MC pula siap. EL. Dia minta EL pula tu. Emergency leave. Orang kata, semalam game. Dia tak menghalang yang wajib. Yang keduanya, permainan video ni tidak ada masalah, dibolehkan sekiranya dia tidak mengandungi perkara-perkara haram. Dia tak mengandungi perkara-perkara haram. Kontennya itu atau pengisiannya itu tidak mengandungi benda haram. Tidak ada sama ada unsur pemujaan, unsur benda-benda sihir, unsur penghinaan terhadap agama Islam ataupun mensucikan agama lain. Tak ada masalah. Game tersebut dilancarkan pada Mac 2017 dan permainan game tersebut telah pun dibeli sebanyak 60 juta orang pada awal pelancaran dia. 60 juta. Dan sehinggalah ke hari ini, game tersebut telah pun dimuat turun, di-download aplikasinya itu worldwide, seluruh dunia, sejumlah 600 juta kali. Uninstall, install, uninstall, install. 600 juta kali worldwide, seluruh dunia. Rupanya permainan tersebut pada asalnya dia bersifat tembak-menembak, ataupun lebih kepada skill-skill tertentu lah. Kan ada pengembaraan semua. Tapi apabila sampai satu tahap pada 28 April tahun 2020, syarikat pengeluar permainan tersebut telah pun mengemas kini, orang Melayu telah pun bagi lagi canggih game tersebut sehingga sampai tu tahap macam tembak-menembak tadi, betul lah tu. Dia nak nak dapatkan senjata, dia kena buat satu ritual yang mana ritual itu bertentangan dengan Islam. Walaupun dia kata yang menyembah tu bukan saya, kartun dalam permainan tu dah kita benda redha bi maksiatin kan. Kita redha dengan benda maksiat depan mata. Kita tengok, maka kita pemain dia kan. Jadi benda itu boleh merosakkan akidah sebenarnya. Ada satu permainan video ini yang dia bersifat perlawanan dengan syaitan. Ya, perlawanan dengan syaitan. Dia duduk berlawan dengan syaitan, lawan dengan syaitan dan menerusi ataupun menembusi 12 pintu. Dia maknanya setiap pintu tu ada syaitan. Ada syaitan-syaitannya permainan tu. Dan di setiap pintu itu pula, pintu itu tertulis kalimah Allah. Dan dianya durasinya begitu sekejap. Maknanya orang tak perasan sangat. Tapi kalau dihentikan video tersebut ataupun di pause sekejap, maka anda akan nampak Allah memang terang. Kalimah Allah di situ.
menembusi setiap pintu. Dan setiap pintu tu ada syaitan. Pada pintu tu kalimah Allah. Dan sampailah ke pintu yang terakhir sekali, yang mana di dalamnya ada master syaitan. Ada maknanya hak paling grand sekali lah, hak paling payah kali nak lawan. Dia kan ada level-level stage-stage-nya. Yang paling besar sekali syaitan tu ada dekat satu kedudukan. Kedudukan tu di mana? Dalam Kaabah. Dan rupa bentuk Kaabah tu dia tak berapa nak nampakkan sangat real Kaabah, tetapi dari sudut ukuran bentuk, sisi pandang, Kaabah ni dalamnya ada syaitan besar. Jadi mak ayah tengoklah anak-anak kita main apa tu. Satu permainan video ini dia menembak askar-askar musuh. Tetapi yang tak seronoknya, apabila askar musuh tu ditembak saja, berlumuran darah keluar seiringan dengan jeritan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau pun nak buat permainan video pun, jeritlah benda lain. Kenapa mesti Allahu Akbar? Namun dia punya volume dia tak berapa kuat sangat. Tapi kalau diamati dan dengar, pemain dia mesti tahu punya. Pasal dia banyak stage. Mesti akan dengar Allahu Akbar. Ada perkataan Allahu Akbar ada perkataan jihad pun ada. Permainan video yang bersifat lagu-lagu rock. Yang mana dia melompat-lompat atas pentas tu. Pentas tu ada kalimah Allah tau. Kalimah Allah dipijak-pijak. Dipijak-pijak atas kalimah Allah tu. Dia punya permainan videonya itu. Kemudian ada lagi permainan video yang lain, dia lebih kepada ni lebih dahsyat lah. Saya senang faham macam ni lah. Dia lebih kepada menunjukkan, mensucikan lambang agama lain. Maknanya bila dia dapat kuasa tu, dia dapat satu power tu, untuk dia nak kata macam mana, dia nak tembak untuk membunuh musuh dia, senjata tu akan mengeluarkan cahaya lambang agama lain. Maka penganalisis jenayah pun sebut, kenapa ada orang yang bully orang sampai tahap orang tu menjerit-jerit merau orang, tolong, tapi dia masih meneruskan benda jahat dia tu. Maksudnya menyeksa seseorang tu. Apa sebab boleh jadi macam tu? Dia sudah ada sampai satu tahap, dia seronok melihat orang menjerit. Dia seronok melihat orang sengsara. Ini satu benda yang kita pun tak boleh terbayang. Bagi otak waras ni, kita tak mampu nak fikir. Ada satu permainan video ni, permainan acah-acah jadi Tuhan. Permainan video game ataupun permainan video acah-acah jadi Tuhan. Yang mana dalam permainan video tersebut, seseorang itu dia bertindak sebagai Tuhan. Dan bila dia bertindak sebagai Tuhan, apakah dia punya fungsi peranan dia? Dia perlu melantik Nabi. Dia ada prophet kat situ. Dia boleh melantik Nabi. Kemudian dia boleh, bila dah ada prophet pula, dia kena cari believers. Believers ni penganut, orang yang mempercayai dia. Dan dia kena bentuk syariat sendiri. Kalau boleh saya guna istilah tu lah. Dia kena buat undang-undang. Ini salah, ini boleh, ini tak boleh, do and don'ts. Dia kena buat tu semua. Dan kemudiannya lagi, dia siap boleh bagi hukuman mana-mana di kalangan believers atau penganut ni yang tak ikut dia. Kalau bahasa kita ni, langgar syariat lah. Yalah, Pak. Dan disediakan pula bentuk-bentuk hukuman. Petir, tanah runtuh, terbenam dalam bumi, ataupun terbakar dan seumpama dengannya. Wah, ini jadi Tuhan pula ni. Ini satu bentuk permainan video yang dia membawa seseorang ke arah merosakkan secara senyap ni. Jadi Tuhan pula. Dan saya perhatikan, bila saya ustaz main game, dah saya kata orang observasi lah ya, kita kata pemerhatian saya lah ya. Bila permainan video ni dimainkan oleh seorang pemain, dia bukan sekadar hobi. Dan dia bukan sekadar hanya suka-suka. Dia akan menimbulkan 6 masalah. Pertama sekali, kalau permainan video ini diteruskan, dimainkan secara berterusan, pertama sekali, ianya berisiko untuk memunculkan ajaran sesat. Ajaran sesat akan muncul. Walaupun dia bermula dengan secara maya atau secara atas talian. Dia cari Nabi, dia lantik Nabi. Dia pula lantik siapa boleh jadi pengikut-pengikut dia. Dan bentuk syariat sendiri. Buat ini boleh, buat ini tak boleh. Sesuka dia, satu. Yang keduanya, dia akan merasakan bahawa Islam ini susah. Faham. Sebab apa? Sebab dia rasa
syariat yang dia buat sendiri itu lagi senang. Yang ketiga, dia seolah-olah nak membentuk seseorang tu memahami bahawa semua agama ni sama lah. Dia panggil liberal. Faham? Seolah-olah agama semua dalam dunia ni sama lah semua. Kan? Kita menginginkan kebahagiaan, kita menginginkan keharmonian, semua sama kan semua. Maka itu juga secara halus. Yang keempat, iaitu dia akan menjadikan seseorang itu membentuk agama berdasarkan akal dan juga nafsu. Akal, nafsu. Tak best, tak payah buat. Yang mana syok bagi dia, kena dengan jiwa dia, dia buat. Itu. Yang seterusnya, yang kelima, iaitu dia akan menyebabkan seseorang itu dia mudah untuk nak mengadili orang lain. Aku rasa dia tu neraka lah. Faham tak? Aku rasa dia tu neraka lah. Dia tu memang mulut neraka lah, aku ingat. Aku rasa dia ni memang kena pukul dengan malaikat ni dalam kubur ni. Aku rasa ustaz tu pun sama lah. Faham tak? Dia akan berisiko untuk melahirkan manusia yang berjiwa sukena menghukum orang. Kafir, fasik, munafik. Itu. Dan yang keenam, ini saya ingat paling dahsyat juga, iaitu menjadikan seseorang itu muncul manusia yang ada sindrom God complex. Sindrom God complex. Apa maknanya ni? Sindrom God complex ini maknanya seseorang tu merasakan dia yang betul, orang lain salah, dan dia berhak hukum orang lain. Dia Tuhan. Dia betul, orang lain salah, dan dia berhak hukum orang lain. Dia kata kalau nak harap pihak berkuasa ambil tindakan, lambat. Biar aku yang ambil tindakan terhadap dia. Dia rasa dia Tuhan. Dan dia rasa dia layak untuk bertindak. Inilah dia. Bahana daripada sebuah permainan video yang aplikasinya bermula dengan percuma.